pagi kepada semua pendengar Radio KPKT. Apa khabar semua? Hai. Semoga semuanya dalam dalam keadaan yang sihat. Baiklah, pada pagi ni kita ada tetamu. Kita ada 2 orang tetamu yang didatangkan khas daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okay, mungkin para tamu kita boleh dengar sikit suara. Okay, Assalamualaikum semua para pendengar. Okey, itu suara Encik Azizi Mamat dan lagi seorang kita ada. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Okey, itu dia, kita ada Puan Novianti Malik. Okey, topik pada hari ini ialah saya perlu bayar cukai tak? Perlu ke tidak? Okey. Cukai lapor dan bayar cukai pendapatan ini merupakan tanggungjawab kita bersama, dan daripada cukai lah kita boleh dapat manfaat dan tawaran yang menarik dapat dinikmati dengan pembayaran cukai. Okey, sebelum kita nak lebih lanjut bersama dengan 2 orang tetamu ni, saya nak tanya sikit lah latar belakang tetamu kita tadi. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Novianti Malik. Silakan. Saya Novianti Malik dari Cawangan Tidak Bermastautin, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di KL. Kita tempat di KL. Dan selain umur untuk kita review kat sini ialah mungkin berpengalaman lah lebih daripada 10 tahun dalam bidang audit, dan sekarang sebagai pegawai perhubungan awam di Cawangan Tidak Bermastautin. Dan seterusnya kita ada Encik Azizi Mamat. Saya Encik Azizi Mamat. Sekarang ni berkhidmat di Jabatan Khidmat Korporat. Sebelum ni saya berkhidmat di Cawangan Melaka. Dan saya juga berpengalaman lebih kurang 9 tahun dalam audit lah. So selepas tu saya berpindah ke Jabatan Khidmat Korporat. Okey, itu dia status. Status bujang. Bukan bujang. Okey, kami di Radio KPKT ni nak ucapkan terima kasih atas kesudian ke lapangan, sudi datang ke konti kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Kita ada ramai juga ni PBT yang dengar kita ni. Okey. Baiklah, saya lanjutkan terus. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Novianti lah. Okey. Boleh Puan kongsikan di sini bagaimana Lembaga Hasil Dalam Negeri mengenakan cukai ke atas seseorang individu. Okey, adakah berdasarkan slip gaji dia ataupun ada aspek-aspek yang tertentu untuk menentukan? Saya kira soalan pertama yang diajukan ni agak cantik, iaitu bagaimana LHDNM mengenakan cukai ke atas seorang individu, dan adakah berdasarkan kepada maksimum gaji atau ada aspek-aspek yang lain, ya. Baik, bersesuaian dengan kerjaya kita sekarang ni, iaitu saya percaya rata-rata daripada pendengar radio KPKT terdiri daripada individu yang makan gaji, iaitu menerima pendapatan daripada majikan dan menerima gaji bulanan secara tetap. Okey, untuk kategori ni anda perlu lapor pendapatan setiap tahun melalui borang BE. Dan individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 selepas ditolak EPF atau KWSP, anda perlu mendaftar cukai pendapatan. Saya repeat, untuk individu makan gaji yang menerima pendapatan tahunan melebihi RM34,000 setelah ditolak EPF atau KWSP, mesti mendaftar cukai pendapatan. Saya percaya juga ramai yang menjalankan perniagaan sendiri untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Jika anda makan gaji dan atau dalam masa yang sama menerima pendapatan perniagaan, anda perlu melaporkan borang B. Yang tadi tu borang BE kan, kalau hanya menerima penggajian. Tapi kalau individu makan gaji terima pula pendapatan perniagaan, perlu melapor melalui borang B. Bagi individu yang mempunyai pendapatan perniagaan, tidak ada pendapatan minimum yang ditetapkan untuk mendaftar nombor cukai. Jadi sekiranya menjalankan perniagaan, dah perlu ada nombor cukai sepatutnya. Ini bermakna tidak kira anda untung atau rugi,
anda perlu melaporkan cukai pendapatan. Okey, pendapatan individu ni bukannya berdasarkan sumber perniagaan atau profession atau penggajian saja. Dia malah jika anda menerima dividen, faedah, diskaun, sewa, royalty, premium, pension, annuity atau lain-lain pendapatan, anda perlu melaporkan. Saya bagi contoh mudah. Sekiranya kita mempunyai dua milikan rumah, harta rumah, satu tu memang kita diami. Satu lagi tu kita sewakan. Pendapatan bersih sewa setelah ditolak dengan perbelanjaan sewa yang dibenarkan. Okay, pendapatan bersih tu perlu dilaporkan bersama-sama dengan gaji tadilah. Okay, kebanyakan kita tak aware, tak tahu tentang perkara ini. Walau bagaimanapun jumlah pendapatan yang dicukai ini tertaluk juga kepada jumlah perbelanjaan yang layak dituntut sebagai pelepasan cukai. Kalau kita isi e-filing, banyak pelepasan cukai yang kita boleh tuntut kan, selain daripada rebate cukai yang layak sebagai individu, ya. Okey, macam sekarang ni biasalah orang bisnes online kan. Kalau macam tu pun kena lapor. Dia ada faras keuntungan. Dia ada. Betul kata. Dia ada. Even kerugian tu perlu lapor juga sebab dia boleh menuntut kerugian tu di tahun hadapannya, tahun taksiran akan datang untuk ditolak. Okey, dengan tu saya percaya ramai yang buat bisnes online ni kan. Kalau dropship tu dikira juga. Selagi ada usaha untuk mengaut keuntungan, wages of trade tu, jadi kita perlu melaporkan cukai pendapatan. Okey, walaupun barang tu bukan barang dia, maksudnya barang jualan orang lain pun dia kena. Ya, betul. Betul. Dia perlu melaporkan. Okey, jelas. Okey, kita harap para pendengar fahamlah mengenai pengenalan tadi lah, kita ni siapa yang layak untuk dicukai. Okey, balik pada topik kita pagi ni. Contohnya ini dia bagi contoh sebagai DJ. Okey, sebagai pejabat awam lah dia. Sebagai pejabat awam kan, contoh menerima gaji tetap bulanan dan contoh kata jumlah gaji tahunan melebihi 34,000. Okey, selepas potongan KWSP. Adakah jumlah gaji ini muktamad untuk menentukan saya perlu bayar cukai? Okey. Macam mana tu Encik Azizi? Okay, terima kasih ya Farah. Saya rasa ramai di luar sana para pendengar dan pembayar cukai sering kali salah beranggapan seperti mana yang dijelaskan oleh Puan Novianti tadi. Pendapatan yang dicukai ini tertakluk kepada jumlah perbelanjaan yang layak dituntut sebagai pelepasan cukai selain daripada rebate cukai yang layak ke atas individu tersebut. Di sini saya ingin highlightkan pendapatan bercukai anda boleh dikurangkan dengan pelepasan cukai. Mungkin juga boleh saya kongsikan ya beberapa pelepasan yang boleh anda tuntut semasa anda melaporkan pendapatan menerusi e-filing, iaitu salah satu perkhidmatan percukaian yang kita sediakan untuk memudahkan pembayar cukai membuat urusan cukai dengan kami yang boleh dicapai melalui aplikasi MyTax kami. Okey, bagi tahun taksiran 2020 ada banyak ya pelepasan cukai yang ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada rakyat Malaysia. Semakan senarai penuh bagi pelepasan cukai tahun taksiran 2020 ini yang ditawarkan bolehlah dibuat menerusi laman sesawang kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri di www.hasil.gov.my. Klik kepada individu dan klik kepada pelepasan cukai. Di situ anda boleh semaklah jenis-jenis tuntutan pelepasan cukai yang anda boleh tuntut. Okey, antara pelepasan-pelepasan baru yang ditawarkan ya bagi tahun taksiran 2020. Saya boleh bagi contoh. Contoh yang pertama adalah seperti rawatan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, suami, isteri ataupun anak. Jika tahun taksiran 2019, kita benarkan sebanyak RM6,000. Di mana pada tahun taksiran 2020 ni kita telah meluaskan skopnya, iaitu termasuklah belanja perubatan bagi rawatan kesuburan ke atas diri sendiri atau suami ataupun isteri. Dan seterusnya seperti kita sedia maklum, pelepasan bagi gaya hidup. Kita sedia maklum bagi pelepasan gaya hidup ni kita layak untuk menuntut sebanyak RM2,500. Tapi bagi tahun taksiran 2020 kita ada pelepasan tambahan ya bagi gaya hidup bagi pembelian komputer peribadi, telefon pintar ataupun tablet untuk kegunaan diri sendiri dan bukannya untuk kegunaan perniagaan ya. Di mana pembelian ini hendaklah dilakukan
bermula pada 1 Jun 2020 hinggalah ke 31 Disember 2020, di mana jumlah tuntutan yang layak tambahan ini adalah sebanyak RM2,500. Dan yang seterusnya, yang pelepasan baru yang boleh saya katakan ni agak baru juga bagi tahun taksiran 2020, diperkenankan oleh kerajaan bagi sektor pelancongan di dalam Malaysia. Okey, kita tahu dalam keadaan sekarang pandemik COVID-19 kan, so kerajaan ingin memastikan sektor pelancongan di dalam Malaysia boleh menjana income. Ya betul. So di sini ada pelepasan baru, iaitu di mana pelepasan bayaran penginapan di premis perniagaan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan, termasuklah juga bayaran masuk ke tempat tarikan pelancongan. Pastikan ia berdaftar dengan MOTAC ya. Di sini jumlah pelepasan yang anda layak tuntut adalah sebanyak RM1,000, dan bayaran maksudnya pelepasan ini dilakukan selepas 1 Mac 2020 ya. So pastikan anda simpan semua risit-risit untuk menuntut segala pelepasan cukai. So, simpanan risit ini hendaklah disimpan selama 7 tahun ya, untuk akan datang jika ada pegawai audit ingin mengaudit. So pastikan anda mempunyai simpanan dokumen inilah. So jadi sekiranya anda ingin melaporkan, pastikan anda tidak lupa untuk menuntut pelepasan cukai tersebut bagi mengurangkan pendapatan cukai anda. Okey, jadi maksudnya kalau kita check in hotel lah, maksudnya ya betul. Okey. Pasti anda simpankan semua risit-risit tersebut untuk tuntut pelepasan tersebut. Okey, itu tadi berkaitan dengan antara pelepasan cukai yang boleh mengurangkan pendapatan bercukai lah. Okey, seterusnya kita nak tahu juga majoriti staf di jabatan atau agensi kerajaan di bawah kementerian, contohnya KPKT ni lah, mempunyai potongan cukai bulanan ataupun PCB. Adakah kami masih perlu melapor pendapatan kepada LHDN? Macam mana tu? Saya kira ni soalan favourite lah Kalau LHDN saya dapat dah bayar PCB, kena lapor ke tak kena lapor? Betul tak? Okay, sebenarnya ramai pembayar cukai di luar sana yang beranggapan mereka tidak perlu lapor selepas tolak PCB. Dah bayar kan? Jadi mereka tak aware, kata tak apalah dah bayar, kenapa perlu melapor lagi kan? Okay, sebenarnya PCB ni ialah cukai anggaran saja terhadap individu yang makan gaji. Dia berbeza sedikit dengan individu yang menjalankan perniagaan, sebab cukai anggaran mereka dipotong secara CP500. Yang tadi PCB untuk individu makan gaji, tapi yang perniagaan melalui CP500. Mungkin masih ramai yang keliru antara PCB dan cukai sebenar. Kadang kita isi e-filing, bila kita kira cukai sebenar, kenapa tak sama dengan potongan PCB kan? Ada majikan terlebih potong ke kan? Mungkin wujud-wujud mungkin rasa tak puas hati dan sebagainya. Kita kena faham dulu, semasa kita isi e-filing, banyak pelepasan yang dibenarkan semasa e-filing. Jadi jika anda layak untuk buat tuntutan, jadi perlu isi filing, dan kemungkinan lebihan PCB wujud selepas kita buat e-filing, bolehlah LHDN buat bayaran balik kepada pembayar cukai. Dan begitu juga sekiranya situasi berlaku sebaliknya, PCB tidak boleh menampung cukai tersebut, jadi wujudlah tunggakan. Tunggakan tu perlu dibayar dan tempoh ditetapkan untuk kita elakkan penalti-penalti yang kita boleh kenakan ke atas pembayar cukai. Ya? Okey, itu dia mengenai PCB. Seterusnya, okey, masih okey lagi tetamu kita? Boleh, insyaAllah boleh. Okey, bayaran balik tu sebenarnya sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pembayar cukai apabila mereka telah selesai membuat e-filing. Boleh kita tahu tak berapa tempoh masa untuk mendapat bayaran balik? Okey, terima kasih Farah. Soalan ni memang sering diajukan kepada kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. So bagi tempoh bayaran balik, ia akan mengambil masa 30 hari bekerja jika anda melaporkan pendapatan menerusi e-filing berbanding 90 hari bagi penghantaran borang nyata secara manual atau iaitu melalui pos ataupun serahan tangan.
So di sini kami nasihatkan kepada para pendengar sana dan pembayar cukai untuk melaporkan pendapatan anda mengguna medium e-filing, iaitu jangan risau, jangan takut sebab ianya lebih tepat, cepat dan juga lebih selamat. Dan pastikan semasa sebelum anda menghantar e-filing ataupun borang nyata, pastikan anda semak dulu betul-betul nombor akaun anda bagi mengelakkan sebarang kelewatan dalam penerimaan bayaran balik. So kita tak nak ada masalah dekat situlah. Okey, dia selalu perkara macam untuk dia orang awam nakkan maklum balas ni, dia akan notify melalui apa ya caranya? Dia akan bayaran balik ni akan dinotify melalui email. Dia akan terima dan dia boleh semak juga melalui aplikasi MyTax, masuk dan di situ ada dia punya email sendiri. So dia akan boleh lihat di situlah status di situ. Bayaran balik telah berjaya. Maksudnya di situlah tindak susul kita. Kita teruskan. Saya nak tanya, bagaimana cara untuk membuat bayaran dan bagaimana sekiranya individu tidak membuat bayaran? Okey, tentang cara membuat bayaran tadi tadi kita dah cerita tentang e-filing dan kita pun dah tahu cukai sebenar yang kena dibayar. So, sekarang bagaimana nak bayar? Jadi sebenarnya mudah saja, bayaran boleh dibuat secara online menerusi aplikasi BYR Hasil atau Bayar Hasil. Caranya cukup mudah, hanya layari www.hasil.gov.my, pilih MyTax, pilih perkhidmatan Easy Hasil dan terus buat bayaran melalui Bayar Hasil. Sekiranya anda tidak membuat bayaran dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka akan wujudlah yang saya sebutkan tadi, iaitu tunggakan cukai. Tunggakan cukai ni dia boleh wujud apabila pembayar cukai gagal untuk membayar atau menjelaskan amaun cukai dalam tempoh yang ditentukanlah oleh pihak Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Kenapa tunggakan cukai ni boleh berlaku? Kadang-kadang yang biasanya kita terima dah lupa nak bayar, tiba-tiba dah due. Kan, due bayaran, atau mungkin ada yang tidak mampu untuk membayar secara lamsam atau sekaligus, atau mereka sengaja mengabaikan bayaran. Saya rasa kadang-kadang bukan sebab sengaja tak nak bayar kan, tapi cuba kadang-kadang kita melengahkan, minggu depan ada lagi, sampai dah terlupa, lalu penalti pun telah dikenakan. Untuk elakkan masalah yang tidak diingini di masa hadapan, jadi sila lapor dan membayar dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, itu dia. Lambat pun memberi masalah juga kan? Betul. Okey, soalan kepada Cik Azizi. Saya nak tanya, apakah kesan sekiranya seseorang itu mempunyai tunggakan cukai? Okey ni memang soalan favourite ni. Kena ambil tahu kan? Kena ambil tahu. So saya harap para pendengar dan para pembayar cukai di luar sana, di sini saya ingin kongsikan kesan-kesan sekiranya anda mempunyai tunggakan cukai. Satunya ialah hutang tunggakan cukai akan terus bertambah. Jika anda memutuskan bahawa anda enggan membayar cukai dalam tempoh ditetapkan, ianya hanya akan membebankan khususnya dari segi keuangan anda. Dalam senario ini, anda akan dikenakan kenaikan cukai atas baki amaun tunggakan cukai tersebut. Dan juga sesetengah taksiran yang dibangkitkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, termasuklah penalti bagi kegagalan untuk mengemukakan borang nyata dan gagal melaporkan pendapatan yang betul. Dan sekiranya taksiran ini gagal dijelaskan dalam tempoh yang sepatutnya, maka ia menjadi cukai yang tertunggak dan turut dikenakan dengan kenaikan cukai. Dan ini sudah pasti akan menambahkan lagi bebanan hutang cukai anda. Semakin banyak amaun cukai yang tertunggak, semakin tinggilah kenaikan cukai yang akan dikenakan. So, anda boleh, para pendengar, para pembayar cukai di luar sana, anda boleh semak berkenaan kesalahan, kompaun dan juga penalti dan kenaikan cukai di portal rasmi kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di bahagian perundangan. Yang keduanya, kesannya anda tidak dapat keluar negara. Anda tidak dapat keluar negara ni biasanya kita katakan di bawah Section 104 lah kita kenakan. Kesannya kita akan dihalang untuk keluar negara oleh pihak Jabatan Immigration Malaysia. Sekatan perjalanan ini pastinya akan dikenakan ke atas individu ataupun pengarah syarikat seperti yang dijelaskan sebelum ini. Sekiranya anda benar-benar perlu untuk keluar negara atas urusan kerja ataupun urusan-urusan yang mendesak, di sini kami ingin menasihatkan kepada para pendengar dan
para pembayar cukai di luar sana untuk menyelesaikan segera baki cukai yang tertunggak ya, untuk mengelakkan sebarang kesulitan yang timbul. So kita tak nak ada sebarang kesulitan yang timbul bila dia nak keluar negara, dah sampai airport, bila check so dia kena block, tak boleh nak ada sekatan. So mungkin kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kita memang rasa kita tak boleh nak pergi keluar negara. Tapi macam mana ya, jika kerajaan telah memberi kebenaran ya untuk kita melancong keluar negara. So jadi pastikan anda tiada tunggakan cukai daripada sekarang. So yang ketiga ingin saya kongsikan, anda juga berisiko dikenakan tindakan mahkamah ya. Kesan daripada anda tidak membayar cukai juga menjadikan anda berisiko dikenakan tindakan mahkamah atas kesalahannya tersebut, sehingga membolehkan tindakan penyitaan harta alih atau lelongan harta tak alih boleh dilaksanakan. Bagi kes-kes tertentu, tindakan kebangkrapan ataupun penggulungan juga boleh diambil. Lebih malang lagi kalau kos faedah, kos mahkamah juga akan dituntut terhadap anda berdasarkan atas perintah mahkamah. Bagi kes-kes tunggakan syarikat, sekiranya anda merupakan seorang pengarah syarikat yang memegang sekurang-kurangnya 20% saham biasa bagi sesebuah syarikat, tindakan juga ya boleh diambil ya ke atas anda seolah-olah tunggakan cukai tersebut seperti tunggakan cukai anda secara peribadi ataupun secara amnya. So itulah antara kesan-kesannya sekiranya anda tidak membayar cukai. Yang ramai ya, saya pasti ramai di luar sana yang ambil endah tak endah ya. So saya harap para pendengar di luar sana dan para pembayar cukai di luar sana, marilah kita sama-sama ya menjalankan tanggungjawab ya sebagai rakyat Malaysia yang berdisiplin. So pastikan anda melaksanakan tanggungjawab anda membayar cukai demi manfaat bersama. Bercakap mengenai tunggakan, dia ada jumlah tertentu ke yang menyekat dia daripada contoh keluar negara ke? Itu berdasarkan jumlah tunggakan dan berapa lama tempoh tunggakan tersebut. Tempoh. Okey, berdasarkan tempoh lah. Okey. So sini saya nak tanya Puan Novianti, bagaimana kita nak menyemak sama ada kita ada tunggakan cukai ataupun tidak? Semakan sebenarnya kita boleh je dapatkan pertanyaan lanjut mengenai rekod bayaran secara terperinci dengan unit pungutan cukai cawangan yang mengendalikan fail kita. Misalnya cawangan saya berada di cawangan Duta Penggajian. Jadi saya boleh semak dengan dipanggil unit pungutan cawangan Duta Penggajian tadi untuk saya semak rekod terkini. Kadang-kadang kita baru buat bayaran hari ni kan, kita macam tadi kes urgent tadi kan, kita perlu keluar negara cepat-cepat, kita hubungi pegawai ataupun cawangan yang berkenaan untuk maklumkan yang bayaran telah pun dibuat ya. So ataupun kita pun boleh hubungi Hasil K-Line di talian 03-8911-1000 untuk pertanyaan lanjut. Sekiranya anda memerlukan penyata kedudukan cukai yang terkini, anda boleh cetak anda boleh mencetak melalui maklumat tersebut melalui e-ledger. Kita terima iStax, kita dah perkenalkan kita ada e-ledger yang dari semasa ke semasa yang kita update tu, boleh cetak dari situ, atau turut boleh hubungi unit pungutan cawangan yang mengendalikan cukai anda. LHDNM sentiasa ingin memastikan yang terbaik buat pembayar cukai dan menguruskan urusan percukaian dengan sebaiknya. Oleh itu LHDNM telah membangunkan aplikasi yang kita kerap kali sebut tadi, MyTax, sebagai satu inisiatif untuk pembayar cukai mendapatkan maklumat percukai yang cepat, mudah secara elektronik. MyTax merupakan one-stop center bagi informasi cukai kepada pembayar cukai, di mana informasi yang dipaparkan adalah dalam bentuk dashboard yang lebih mesra pelanggan. Kalau kita pernah tengok pernah view dashboard ni, dalam satu paparan tu banyak info ada. Kita boleh tengok macam tadi sekatan perjalanan, kita boleh tengok dalam satu dashboard yang sama. Status borang sama ada kita dah hantar atau belum hantar pada tahun taksiran terkini, kita boleh tengok status bayaran balik, status tunggakan hanya dalam satu dashboard sahaja. Dan lain-lain perkhidmatan kita boleh klik lah ikut option yang ada dalam MyTax tersebut.
Dan baki cukai boleh disemak melalui MyTax tadi. Kita maklumkan tadi melalui mytax.hasil.gov.my. Dan amount tunggakan cukai yang dipaparkan dalam MyTax ini belum mengambil kira. Saya ulang amount tunggakan cukai yang dipapar dalam MyTax ini belum diambil kira sebagai bayaran sebarang kenaikan yang layak dikenakan atau taksiran yang dibangkitkan selepas tarikh kemaskini. Apa yang kita cuba sampaikan sini, kita ada tarikh-tarikh yang kita kemaskini ledger tu dari semasa ke semasa. Jadi jangan risau kalau bayaran tu tak update lagi. Jadi pengguna sentiasa dari semasa ke semasa boleh semak e-ledger tu untuk mengetahui kedudukan cukai anda. Maksudnya dia bukan paparan semasa. Dia boleh jadi bukan paparan semasa sebab transaksi tu perlu dikreditkan dulu ke dalam akaun. Okay, dia ada tempoh masa dia lah. Betul. Untuk update. Okay, itu dia cara untuk kita menyemak sama ada kita ada tunggakan cukai ataupun tidak dengan tu aplikasi MyTax. Okey. Kita mungkin beri satu soalan daripada Fifi. Dia nak tanya, salam. Contoh gaji bawah 50,000, bayar zakat 1,200, pergi ke unit gaji, mereka kata tak perlu daftar untuk cukai. Okey ke? Gaji 50,000. Kita kena kira cukai. Kita perlukan kalkulator Okey, sebenarnya ini soalan daripada Fifi ya. Okey, di sini boleh saya katakan jangan salah anggap ya. Bila gaji bawah 50,000 ni sebenarnya anda telah layak sebenarnya untuk membayar cukai. Walaupun anda membayar zakat sebanyak 1,200, jika anda mempunyai PCB dan jika bila dah tolak pelepasan dan ada lebihan daripada PCB itu, mungkin kita boleh buat bayaran balik kepada anda. So jangan salah anggap. So anda perlulah mendaftar ya fair cukai, dan kita nak pastikan in future nanti, let's say kalau dia bekerja sebagai government servant, kerajaan, kita tak nak nanti gratuity tu akan menjadi masalah lah kepada mereka. Mungkin saya boleh tambah sikit tentang zakat tadi ya, betul kan? Tentang zakat tadi, tolakan. Betul. Tolakan zakat tadi. Rebate sebenarnya zakat. kita boleh bayangkan begini secara mudah, di mana semasa bila kita tolak zakat tu. Betul. Selepas kita mendapatkan cukai kita lah kan. Cukai sebenar tu lepas tolak zakat. Betul. Jadi kita dah kira cukai dan dapat amount cukai dan baru kita tolak zakat. Mungkin zakat kata kita bayar memang banyak, mungkin kita tak dikenakan cukai dan layak untuk bayaran balik, tapi report semua perlu disimpan bagi tujuan audit di masa depan. Boleh? Dan ramai juga ya bagi pelepasan zakat ni, ramai yang boleh saya tekankan kat sini, diorang always para pendengar, para pembayar cukai di luar sana sering salah tuntut. Pastikan resit tu, tarikh resit bayaran tu adalah pada tahun berkenaan. Maksudnya jika tahun taksiran 2020, bayaran zakat tu dilakukan pada tahun 2020. Ya, tahun kalender tu sendiri. Tahun kalender itu sendiri. Jika dia telah melompat tahun kalender, iaitu jika tahun ini bayar, maksudnya anda hanya boleh layak menuntut rebate zakat tu bagi tahun taksiran 2021. Okey, itu dia soalan yang telah dijawab oleh kedua tetamu kita berkaitan dengan soalan daripada Fifi tadi. Okey, kita berehat sebentar, dengarkan lagu Teman daripada Iman Troy, Radio Capability, saluran komuniti anda. Hanya banyak lepas InsyaAllah boleh jumpa. Stay safe semua, terima kasih. Kemudian Fifi tu gaji tahunan. Okey, 50,000 tadi gaji tahunan ya. Okey, itu pun dah lebih dah tu Fifi. Okey, Nisa, terima kasih Puan Novianti dan Cik Azizi. Sama-sama. Daripada Zizi, sama nama ni? Zizi, memang kamu best lah. Okey, ni Ahmad. Okey, tak sempat typing lagi ni, dot. Okey, teruskan Ahmad. Baiklah, saya nak tanya pada Encik Azizi, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi. Okey, saya percaya pendengar telah mendapat jawapan kepada first soalan, saya perlu bayar cukai tak? Okey, jadi mungkin Cik Azizi boleh kongsikan juga ke mana wang cukai yang dibayar oleh kita semua.
dibelanjakan. Ni ramai orang nak tahu mana yang kita bayar tu semua tu. Okay, saya rasa pasti ramai pendengar di luar sana dan para pembayar cukai di luar sana memang ramai nak tahu di mana ke mana wang ni cukai ini dibelanjakan ya. Okey, tanggungjawab untuk membayar cukai ini bukan hanya untuk kepentingan negara, malah turut memberi keuntungan kepada anda, iaitu kepada kita semualah ya. Sebenarnya cukai bukan membebankan, tetapi ianya adalah hasil. Cukai ini telah banyak membantu kita ya, terutamanya di saat negara dilanda musibah dalam keadaan sekarang ni, kita boleh katakan pandemik COVID-19 ya. Dalam belanjawan Kerajaan Persekutuan tahun 2021, sebanyak 40.9% hasil kerajaan yang datangnya daripada cukai langsung telah diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan, di mana 5.3% telah diperuntukkan khusus untuk kumpulan wang COVID-19 ya. Kumpulan wang ini juga telah ditubuhkan dengan suntikan fiskal iaitu sebanyak 45 bilion bagi memastikan pelaksanaan program dan projek-projek di bawah pakej rancangan dan pelan pemulihan ekonomi yang lebih teratur. Dan saya percaya para pendengar dan para pembayar cukai di luar sana, ramai juga antara kita yang telah menerima bantuan kerajaan, termasuk yang terkini iaitu bantuan khas COVID. Selain daripada itu, boleh saya katakan vaksin COVID-19 itu pun datangnya hasil daripada cukai yang anda bayar, sumbangan anda ya. Anda boleh mendapatkan vaksin COVID-19 anda secara percuma sahaja kerajaan bagi ya. Okey, bukan itu saja, lebih daripada 43% kutipan cukai pendapatan yang disumbangkan untuk pembangunan negara, termasuk membiayai ya, dari segi perbelanjaan pengurusan sektor kesihatan, kebajikan, pendidikan dan banyak lagi. Saya beri contoh. Jika kita rasa tak sihat atau rasa sakit, kita pergi ke hospital kerajaan ya, kita cuma membayar RM1 je. Daripada RM1 tu kita akan bawa balik banyak ya, banyak bekalan ubat ya. Daripada situlah sumbangan anda kepada negara. Okey, dengan apa yang kami kongsikan ini, harap dapatlah membuka mata anda semua untuk sama-sama menyumbang kepada negara dengan lapor dan bayar cukai pendapatan. Anda bayar bermakna anda telah bekerjasama ya dengan pembayar cukai yang lain dengan memberi dana kepada kerajaan untuk melaksanakan pakej-pakej rancangan bagi membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID-19 ini. Bab kata patah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. So jadi kita ambil tahu tentang cukai, kita laksanakan tanggungjawab kita membayar cukai demi kemakmuran negara tercinta. Okey, dengar tu. Itu dia. Duit sumbangan cukai tu sebenarnya dia banyaklah perbelanjaan dia dalam pengurusan sektor kesihatan, kebajikan, pendidikan dan banyak lagi lah. Okey, duit anda semua tu. Dan sebenarnya benda tu kembali kepada kita juga, rakyat Malaysia. Okey, seterusnya pesanan kepada pendengar kita, mungkin ada pesanan daripada Puan Dianti. Ya, sidang pendengar yang sangat kami hargai, pastikan anda lapor pendapatan, tidak kiralah sama ada anda makan gaji atau menjalankan perniagaan, dengan menggunakan e-filing dan bayarlah dalam tempoh yang telah ditetapkan. Bayaran cukai boleh dibuat menggunakan bayar hasil atau BYR hasil, lapor dan bayar cukai pendapatan anda di https://mytax.hasil.gov.my. Simpan kesemua resit atau rekod perbelanjaan anda selama 7 tahun seperti yang disebutkan oleh Encik Azizi untuk tujuan semakan dan audit di masa hadapan. Okay, resit yang perlu dihantar kepada LHDNM tidak semestinya dalam bentuk salinan yang asal. Kita juga boleh menerima dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Mungkin ada sedikit dari Encik Azizi, silakan. Di sini seringkali kalau kita tengok dalam paparan akhbar ya, dan juga laporan-laporan di media-media sosial, seringkali ramai yang terkena dengan penipuan scammer ni, yang seringkali menjadi kerisauan menjadi satu kerisauan lah kepada kami, dan banyak juga aduan yang mengatakan dia menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. So di luar sana, kami di pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ingin menasihatkan anda supaya berhati-hati dengan scammer di luar sana, dan dapatkan dulu pengesahan dengan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebelum melakukan sebarang transaksi
apabila menerima panggilan yang meminta anda untuk membuat bayaran cukai. Anda boleh hubungi kami di hasil K-line kami, iaitu di 03 8911 1000, ataupun ke hasil chat kami, ataupun anda boleh ke portal rasmi kami, iaitu di www.hasil.gov.my. Klik kepada hubungi kami dan klik kepada maklum balas dan klik kepada maklum balas pelanggan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, ataupun sebarang cadangan, sebarang penghargaan, ataupun sebarang aduan, ya. Dan jangan lupa untuk ikuti media sosial rasmi kami, sama ada di Facebook, Instagram ataupun di Twitter. Okey. Kata akhir daripada saya, terima kasih kepada anda semua di luar sana, ya, kerana telah memberi sumbangan kepada negara. Kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ada quote, ya, untuk anda di luar sana dan para pembayar cukai di luar sana. Kami mengatakan andalah sebenarnya wira negara. Okey, sebelum tu saya nak tanya pasal scammer ni. Betul. Ya. Okey, selalunya yang scammer call tu dia akan suruh buat pembayaran lah maksudnya. Ya, betul. Dia akan selalunya scammer ni dia akan menggunakan talian handphone, talian peribadi. So pastikan anda semak dulu dengan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk mendapatkan kepastian. Basically untuk Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kami akan telefon pembayar cukai menggunakan talian pejabat. Talian tetap pejabat. Ya, betul. Okey, itu dia. Jangan bayar So, kalau tak dengan pasti lah kan. scammer. Jangan bayar kalau tak sebab, pasti. sebab akaun untuk akaun bayar cukai ni hanya kepada akaun pengarah negeri dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri sahaja, bukannya kepada akaun nama orang lain. Okey, contoh kalau pegawai tu pegawai yang betul tapi kita nak sahkan. Boleh juga. telefon kami di hasil K-line kami lah, untuk pengesahan. Ataupun boleh hubungi ke di mana fail cukai anda, ya, dikendalikan. Boleh telefon di pejabat ataupun cawangan-cawangan yang berdekatan lah untuk mengesahkan sama ada itu adalah pegawai yang betul ataupun tidak. Okey, itu pesanan terakhir daripada tetamu-tetamu kita. Kita tak pernah lagi HDN call. Maksudnya scammer, satu pegawai bank scammer lah yang selalu call. Okey, itu dia. Kita sudah di penghujung dan telah tamat pun wawancara kita berkaitan dengan saya perlu bayar cukai tak? Okey. Semoga apa yang kita perdengarkan kepada penonton pula, pendengar pada pagi ini dapat memberi sedikit input berkaitan dengan ilmu cukai. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Puan Novianti Malik, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Tidak Bermasautin, dan Encik Azizi Mamat, Eksekutif Hasil Jabatan Khidmat Korporat, kerana sudi datang ke konti kami pada pagi ini dan memberi ilmu kepada pendengar kita pada pagi ini. Okay. Kami juga bagi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Radio KPKT secara khususnya dan secara amnya kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan secara am di atas ruang yang diberi untuk berkongsi ini. Okey, terima kasih Puan Novi. Okey, jadi jangan lupa untuk teruskan mendengar Radio KPKT, saluran komuniti anda. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Saya penyampai Farah undur diri.